Dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'il. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat hidup, di mana kita mengetahui nikmat hidup ini adalah untuk mentajalikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai simbol menunjukkan yang ada tu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita semata-mata untuk nak menunjukkan, menzahirkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan tadi, orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita masih lagi merasakan ada lagi kedirian, ada yang lain selain daripada Allah, maka pengucapan kita, syahadatain kita, mengucap kita, menyaksikan tadi, iaitu terbatal. Kerana kita masih lagi mengatakan Allah, menyaksikan Allah aja yang ada. Tetapi di samping itu kita merasakan ada kedirian kita, ada yang lain lagi. Itu menunjukkan masih lagi kita kurang berapa faham. Ya? Mana menyaksikan tadi la ilaha illallah, mana dah ta'ah, diri kita pun ta'ah, tak ada bang. Mana yang ada betul-betul hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita betul-betul tumpukan perhatian kita, kita betul-betul bersungguh-sungguh. Wazkurisma rabbika wa tabatal ilaihi tabti la muzammil. Maknanya Allah mengatakan betul-betul kita ni bila menyebut nama Allah tu bersungguh-sungguh, supaya kita dapat tenggelam dan merasakan betul-betul yang wujud itu hanya Allah. Dan kita ni dapat menyebut nama Allah sebab apa? Sebab ini menunjukkan dialah yang berkehendak atas diri dia. Cukup. Jadi segala apa yang kita sebut nama Allah itu datangnya daripada mana? Daripada Allah, betul. Ifan maknanya kalau kita nak makan durian, jadi siapa yang bagi kita rasa nakkan ke durian, rasa durian tu bang? Siapa bang? Kita nak makan durian, siapa yang bagi kita rasa tu? Allah. Ifan? Betul. Betul tak? Jadi kita tidak ada kehendak. Kehendak tu datang daripada kehendak siapa tu? Kehendak Allah. Jadi apa pun saja dalam kehidupan kita perhatikan, baru kita tahu kita ni tak ada apa-apa. La. Melainkan ilal, yang ada hanya Allah. Dia yang nyusun semua kehidupan kita, apa nak jadi. Itu semua hak Allah. Tapi bila kita tak faham, kita rasakan lagi ada hak kita untuk mentadbir, maka kita akan berbalah-balah, maka kita di dalam kerugian. Kita akan dalam keadaan iaitu suka akan tak puas hati. Tak kena nanti kehidupan kita. Dalaman kita akan berlawan tu. Dia jadi macam penat. Pemikiran kita tadi masih ada wujud diri kita je. Dia ajakkan nanti berfikir. Lama-lama kita tak mampu lagi bersama dengan Allah. Semalam diceritakan tadi. Bila kita nak rasa gitu, apa yang dinasihatkan semalam Pakcik Latif kata apa? Wa qada rabbuka. Bila kita nak rasa nak terkeluar je, kita kata ya Allah tetap dengan aku mesti kena tetap dengan Allah. Tu maknanya. Bila kita nak fikir ke lain je, kita ingat ya Allah, engkau tak pernah pisah dengan aku ya Allah.
Kita kena rasakan wa qada rabbuka. Kita kena tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa keadaan pun kita tetap dengan Allah. Ajar diri kita. Memang mudah kita ni, kalau permulaan dia memang susah. Tapi tak apa, kita kena buat lagi. Sebab sampai datang nanti, kalau kita rasa keluar, kita rasa menyesal. Kita rasa kerugian yang besar nanti. Dia dah mula dah tu. Maknanya kita nak jagalah tu, kuat. Kita tak nak rasa kedirian dia, kita cepat. Wa qadara rabbuka wa qadara ala ta'bud. Kita kena, aku mesti tetap dengan Allah. Aku mesti lawan, tetap dengan Allah. Aku mesti nak tetap dengan Allah. Kita usahakan, ya Allah, tak boleh, ya Allah, tak boleh, aku tak boleh, tak ada engkau, ya Allah. Aku mesti engkau, ya Allah, engkau yang hadapi, bukan aku, ya Allah. Aku tak, jangan kasih ada diri aku, ya Allah. Kita wa qadara rabbuka. Engkau aja, tetap, ya Allah, tetapkan hati aku dengan engkau aja, ya Allah. Hingga tak ada kedirian aku, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, ni kedirian aku. Kita mula takut. Sebab kita tahu tindak balas dia, bila ada kedirian kita, kita akan rosak. Kita akan hanyut. Tombak-tombak sekeliling kita menunggu je. Ada je kedirian kita, tombak tu akan menyusup. Maknanya kita akan berada di dalam kesengsaraan. Kita berada di dalam azab. Sedangkan azab tu Allah ciptakan bukannya Allah nak nyaya kita, untuk menyuruh kita berhati-hati. Dia tak nak kita masuk tu. Tapi bila kita yang keluar, mana kita yang pergi kepada azab tu tadi. Kita yang cari penyakit. Tapi balik, ya Allah, aku telah zalim, ya Allah, aku telah zalim. Aku berbalik pandangan, engkau tak pernah berpaling pandangan. Aku berpaling pandangan pada engkau, ya Allah, tolong, ya Allah. Selamatkan aku, ya Allah. Teguhkan hati aku, tetapkan hati aku dengan engkau, ya Allah. Aku tak kuat, aku tak mampu. Irfan, peliharalah aku, ya Allah, peliharalah aku. Allah kata, hal hafiz. Hafiz itu Allah yang pelihara. Kita ingat, minta Allah pelihara kita. Bang, jadi kalau kita ni sendiri nak menghadapi dia, memang kita tak mampu. Jadi kita memerlukan 24 jam sentiasa Allah yang pelihara. Kerana kita tak mampu duduk tetap situ. Tak mampu. Kenapa ada cerita tu kan? Maknanya kita, nafas kita tu naik turun. Siapa yang naik turunkan nafas itu? Abang? Siapa? Semuanya Allah. Nak naik nafas ni pun Allah yang naikkan. Turun pun Allah yang turun. Kalau Allah tak turunkan, boleh kita turun sendiri nafas? Tak boleh. Sekarang bolehlah kita cakap sombong. Masa sehat, masa rasa. Nanti bila sakaratul maut, nanti baru kita tahu. Nafas kita nak ngangkat pun susah. Baru kita tahu sebenarnya Allah yang mengangkat nafas kita turun naik. Allah yang memegang nyawa kita. Siapa yang pegang nyawa kita? Allah. Itu dia. Jadi sampai kita betul-betul faham, 24 jam diri kita ni, nyawa kita dipegang oleh Allah, dikontrol oleh Allah. Jangan lagi kita merasakan ada diri kita, Mak Ji. Mak Ji bagus, Ipan. Tu. Abang Jadi kita tetap bawa dalam kehidupan kita. Jadi abang nak betul-betul Ipan, abang nak betul-betul anak abah faham. Kalau abah wafat nanti, abah dah tak ada, anak-anak abah akan jadi pengganti. Mengesakan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah betul-betul. Sebab penghujung zaman, pengakhir zaman ni, banyak orang tak nakkan betul-betul kepada Allah. Hanya nak menyebut ada sesuatu yang dia nak kepada Allah. Ada kepura-puraan. Jadi kita tak nak. Kita nak betul-betul kenal Allah. Kita cinta kepada Allah. Kita sebut nama Allah, bergetar, takut dan juga rindu kepada Allah. Boleh, Pan? Kita nak semua begitu, ya. Sampai anak cucu semua kita nak pendengar YouTube untuk betul-betul berpegang. Sebab kalau kita tak pegang selain Allah SWT, maka kita pegang siapa lagi yang kita nak pegang? Diri kita. Diri kita pun tak ada daya upaya. Semua sekian alam ni semua tak ada daya upaya. Semua digerakkan oleh Allah.
Allah, didiamkan oleh Allah, ditakbirkan oleh Allah. Semuanya sekalinya takdirnya, semua cerita, jalan cerita, semuanya ada dalam jalan cerita Allah Subhanahu wa taala. Skrip Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahmad Najih lahir bulan berapa? Bulan 5. Irfan 5 juga sama. 4 lah pan. Dah 5 pula. Abang Haji tahulah. Lupa dah Ipan. Muhammad Soleh 12. Berapa Muhammad Soleh? 20 apa? 25? 12 kan? Muhammad Soleh ujung abang. Ujung tahun. Jadi semua susunan tu siapa yang nyusun tu tadi? Abang. Tarikh lahir tu siapa yang susun tu? Allah. Bagus. Ifan? Haji? Semua Allah. Pukul berapa semuanya waktu tu? Kita tahu tak? Kita tak tahu tu semua susunan Allah. Dan nanti kalau kita wafat, abah wafat nanti, abah tak tahu. Entah kejap lagi, entah besok, entah bulan depan ataupun tahun depan, kita tak tahu. Jadi itu semua berada di dalam ilmu pengetahuan Allah. Jadi kita kena selalu waqadarab. Kata Pakcik Latif, kena selalu tetap, yang penting mustahaknya kita dengan Allah. Itu yang kita kena risaukan. Mati bukan tak risau juga. Tapi jangan risau sangat. Sebab apa? Yang mustahak sekali kita selalu dengan Allah, merasakan Allah. Itu paling mustahak sekali. Kita kena tetap waqadah. Kita nak waqadah. Lupa je nak rasa ada diri, nak fikir bukan-bukan ni. Waqadah aku ni Allah Ta'ala tak pernah tinggal. Mustahak, Allah paling mustahak. Allah paling mustahak, Allah paling penting. Itu paling penting waqadah. Tetap sebab Allah sangat sayang kita. Dia yang tahu jaga kita. Kenapa kita nak berpaling pada dia? Kita berpaling pada dia, maknanya di luar kawalan. Mana luar kawalan, makna kita berada dalam kesusahan. Kita berada di dalam kesengsaraan. Kita berada di dalam azab. Itu perlu kita. Tapi kalau kita tak mengaji ilmu kenal diri, kenal Allah ni, kita tak akan terasa. Ada terasa tak Ifan kalau tak belajar ni? Kita lupa Allah pun tak terasa. Betul tak bang? Abang? Jadi itu beruntungnya, bersyukur kita kepada Allah. Kita masih lagi menjadi pendengar. Walaupun kita belum boleh buat betul-betul jadi pendengar. Allah tu suka kalau orang tu dia wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dibacakan ayat-ayat Allah, orang mukmin, orang kekasih Allah, orang yang suka pada Allah ni, maka dibacakan kisah-kisah tentang Allah. Seronok tak dia? Bertambah rasa keimanan. Jadi kalau kita duduk selalu hari-hari macam ni, Allah akan tambahi lagi rasa kemanisan, keimanan. Diri kita bertambah rasa seronok dengan Allah, nikmat tu dengan Allah. Tapi kalau kita dengar macam ni pun kita tak mau, ataupun kita sambil lewa, tak bersungguh-sungguh nak ambil perhatian ni, maknanya kita tak terkategorikan orang yang kekasih Allah, orang mukmin. Tak ada kategori kita gitu. Kita dibacakan ayat Allah, kita tak terasa apa-apa. Kita tak bersemangat, kita tak rasa seronok. Tapi tanda orang tu orang beriman, orang mukmin, orang yang betul-betul kekasih Allah, dia bertambah seronok. Cerita-cerita tentang Allah, kebesaran, keagungan, semua dia nak cerita tu je, tak mau cerita lain dalam hidup dia. Dan dia pun suka menceritakan kepada orang lain tentang kebesaran, keagungan Allah. Kita semua tak ada apa-apa, semua Allah je dicerita dalam hidup dia. 24 jam dia masukkan dalam diri dia cerita-cerita tentang
Yang ada hanya Allah. Keagungan Allah, keesaan Allah, kebesaran Allah, kesucian Allah. Apa lagi? Kebesaran Allah. Apa? Sifat Allah tadi, sifat apa lagi? Bermacam-macam sifat-sifat kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Tu. Kerajaan pentadbiran Allah. Dalam diri kita ni ada kerajaan. Kerajaan tu adalah kerajaan yang Allah memberikan kepada kita, kerajaan tu. Kerajaan memerintah kan? Jadi kerajaan pemerintah tu daripada siapa tu? Kursiyuhus samawati wal ardh. Jadi pada kerajaan Allah memberi kepada kita kerajaan. Maka hiduplah kita, dalam hidup tu ada qadirun, kekuatan tu tadi untuk menggerakkan. Jadi ada kita. Semuanya hak siapa bang? Allah SWT. Tu. Jadi bagaimana kita nak olahkan dalam kehidupan kita supaya kita merasakan betul-betul setiap hidup kita, detik hidup kita, setiap perkataan kita, setiap penglihatan kita, setiap pemikiran kita, kita tumpukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita layankan sangat. Hawa nafsu kita, diri kita ni jangan kita layankan sangat. Kita kena berperang, lawan hawa nafsu kita supaya dia tetap kita nak hala tuju kita. Wa ila rabbika farghab, hala tuju kita Allah. Jangan kita lawanlah. Ini hidup kita perlukan perjuangan, jihad. Balik daripada perang Badar, Rasulullah ditanya oleh sahabat, ada perang lagi hebat tak? Abang? Sahabat tanya balik, perang Badar tu susah kan? Sahabat tanya pada Rasulullah, ada perang lebih berat lagi tak? Ada. Rasulullah kata ada. Apa dia? Jihad lawan hawa nafsu kita. Kita mengantuk, kita kena lawan lah. Lawan bang, lawan. Jangan kita layankan sangat ngantuk. Lawan. Abah bukan marah, abah bagi tahu. Itu cara dia. Jadi kalau tak kena latihan yang teguran yang keras, kita masih lagi layan lagi. Jadi perlukan teguran. Abang? Tu. Jangan kita layankan. Jangan fikir-fikir bukan-bukan dia. Kalau fikir melayang bukan-bukan dia, memang kita hanyut. Diri kita kosong, rugi waktu tu. Innal insana lafil, manusia dalam kerugian. Detik-detik hidup dia tak rasakan Allah Ta'ala. Cuba tanya diri kita, berapa yang betul-betul saat, minit, yang kita betul-betul jam, kita rasa betul-betul kita ni syok dengan Allah. Irfan, abang? Yang betul-betul kita rasa syok. Ataupun kat dunia ni, abang rasa apa yang lebih syok bang? Abang? Apa yang abang rasa syok? Makan apa? Contoh dia. Apa dia? Tak tahu apa yang abang makan syok pun tak tahu. Pelik kau ni. Irfan, apa yang Irfan syok sekali bang? Tak tahu. Ya Allah, ya Rasulullah. Nikmat yang Allah bagi macam-macam, kamu tak dapat nak nilai. Nanti kamu duduk dalam hutan tak makan, baru kamu teringat, sedapnya kalau dapat nasi lauk ayam. Sebab kamu dah terbiasa. Nikmat dah terlalu banyak, kamu tak hargai, rugi kamu. Kami hinggakan nikmat yang banyak, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang mana satu kamu dustakan, kamu boleh tak tahu nak sebut. Berapa banyak nikmat? Abang? Berapa banyak nikmat? Tadi makan apa pagi tadi? Rendang. Tu. Tak rasa nikmat sedap ke? Itu bukan nikmat tu. Tu. Jadi itu nikmat. Itu kita makan rendang. Kita makan apa tadi? Rendang. Nikmat. Itu nak jadi tu berapa lama tu? Ayam tu seekor tu 3 bulan Ayam tu nak jadi besar berapa bulan? 3 bulan. Kita datang-datang je dah siap masak, siap makan dah. Allah hidangkan kita. Ibaratnya Allah hidangkan kita. Kita tak rasa tu nikmat je.
Abang? Nikmat tak? Kita kena berfikir. Nikmat tu makan buah anggur. Orang nak hidupkan anggur tu, nak tumbuh buah dia berapa bulan tu? Kita ngap je. Kita ngap je. Allah bukan nak ungkit. Allah cuma nak suruh kita bersyukur kalau nak kita tak mampu nak balas nikmat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana satu yang kita nak dustakan nikmat-nikmat Allah yang banyak. Dah terlalu banyak sangat kita sampai bahaya kita ni. Jangan jadi manusia yang kufur nikmat. Kufur tu apa? Menutupi nikmat yang Allah bagi, kita buat tak tahu. Tu kufur nikmat. Siapa yang kufur nikmat, jaga azab. Dia berada di dalam azab. Jadi kita kena kenang setiap nikmat-nikmat Allah. Walaupun nafas yang kita sedut tadi nikmat. Nanti bila kita sakaratul maut, nyawa kita nak sedut nafas pun tak larat, baru kita tahu, ya Allah, hidupkan akulah kejap. Nikmatnya sedut nafas ni tadi. Betul? Jadi hargai nikmat-nikmat yang Allah bagi. Allah bukan suruh ungkit, suruh hitung-hitung, suruh kita ingat supaya kita bersyukur. Kalau tidak, kita tak faham. Abah, soal apa yang paling kita suka nikmat, kita pun tak boleh nak sebut sebab terlampau banyak sangat hingga kita jadi macam tu. Jangan. Kita kena ingat, apa pun segala hidup kita adalah nikmat. Hidup pun nikmat yang besar. Siapa yang bagi kita nikmat hidup? Ada sesiapa lain yang boleh bagi kita hidup? Tak boleh. Jadi mengapa kita nak berpaling pada Allah? Dia yang bagi kita nikmat hidup. Macam-macam tak lagi bang dia bagi? Kita tak mampu hitung. Jadi mengapa kita tak bersungguh-sungguh dengan Allah? Tak rasakan betul-betul nikmat dengan Allah. Kalau anggur tadi, kalau makan anggur rasa apa? Jangan dicari rasa tu. Sebab rasa tu itulah dia rasa, mana boleh cerita. Boleh cerita tak rasa tu? Kurang takkan tepat. Macam apa Mak J makan durian. Rasa durian kan? Tapi tak boleh nak cerita. Boleh cerita tak rasa durian tu macam mana? Manis, lemak, pahit-pahit sikit. Tetap kurang tepat. Melainkan orang tu makan. Jadi nikmat tak durian, rasa durian tu tadi Allah bagi. Sampai tak dapat nak dicerita. Dapat ceritakan bang? Tak boleh kan? Tapi kita tahu sedap nikmat kan? Tu. Tapi kita kena pulangkan balik. Kalau durian tu nikmat, siapa yang menciptakan sedap durian tu? Abang? Allah. Mak J? Jadi kita kena bukan ingat kat sedap durian, ingat kepada siapa yang bagi sedap. Allah. Setiap apa nikmat yang kita kecapi, kalau kita makan apa, misal katalah burger apa tu? Bukan burger apa tu, yang ikan apa? McDonald tu. Apa nama dia? Mana kita makan tu tadi, sedap dia tu tadi, kita cepat tukar. Ya Allah, kalau ini sedap ikan ni apa semua dalam ni, kau jadikan engkau tu lebih sedap ya Allah. Ipan Mak J? Faham tak Mak J? Itu maknanya kita tukarkan cepat. Kalau kita tak tukarkan, nanti makanan yang kita makan akan membawa kita buat maksiat. Darah daging yang tumbuh daripada keadaan kita lalai pada Allah dalam makan aja. Tu Abah ada bagi tahu kan, kita makan cahaya iman. Jadi aku makan sifat hayat yang hidup, yang tiada apa yang tiada mati tu? Cahaya iman kita, keyakinan. Supaya bila kita makan, kita mentaati Allah dan makanan darah daging yang tumbuh yang kita bacakan dalam keadaan kita memakan cahaya iman, dia tidak akan bawa kita maksiat kepada Allah. Dia tak akan bawa kita kepada lalai kepada Allah. Betul bang? Berapa kalikah yang betul-betul kita rasa asyik dengan Allah dalam hidup kita? Mak J, Mak Pan duduk elok-elok Pan.
3 kali, waktu bila tu? Kalau Irfan 3 kali, waktu bila? Mak J? Abang berapa kali bang? Rasa betul-betul nikmat tu dengan Allah. Ataupun belum dapat lagi betul-betul rasa nikmat dengan Allah. Sedangkan Allah sentiasa suka pada kita, sayang pada kita, tak pernah berpaling. Yudailun. Allah pernah tak tinggalkan kita? Tak pernah. Berpaling pun tak pernah. Tapi kita berapa banyak kita berpaling pada Allah. Kita kecapi nikmat Allah. Dengan nikmat Allah itu kita berpaling buat maksiat pada Allah. Zalim tak kita ni? Zalim tak bang? Zalim tau. Jadi bila kita nak betul-betul dengan Allah? Jangan main-main. Bila kita nak betul-betul dengan Allah bang? Jangan tengok-tengok time dulu. Mana? Bila abang nak soal ni? Bila yang kita betul-betul dengan Allah? Jadi ni hari bersungguh-sungguh kita anak abah bersungguh-sungguh supaya kita betul-betul rasakan nikmat tu. Segala nikmat yang pernah kita kecapi, yang paling sedap sekalipun, lebih sedap lagi nikmat dengan tukar kan. Dengar tak anak abah? Dah. Rasakan betul-betul nikmat dengan Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratul mustaqim ila siratul mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama menyatakan diri keesaan Allah. Setiap kali kita menghadirkan diri mendengar cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tentang keesaannya, maka Allah Taala sentiasa membuka perkara-perkara gaib. Allah menyingkap perkara-perkara gaib untuk kita sentiasa kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu link yang utama, iaitu Allah, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sebab kita setiap kali kita nakkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan sentiasa membuka dan memberi segala olahan pergerakan olahan itulah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan risau, kita jangan bimbang, sebab untuk para pendengar YouTube, kita jangan risau sebab kita dengar saja, itulah yang dikatakan panggilan Allah. Apabila dengan dikatakan panggilan Allah, yang dikatakan al-mukasyafa ghaibul fuqara, Allah Ta'ala membuka. Kita ni tak ada apa-apa, fakir, Allah Ta'ala akan membuka perkara-perkara yang ghaib. Kita jangan risau, semua tu olahan daripada Allah Ta'ala. Macam mana nak dijadikan kefahaman tu, kita cuma wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian Allah Ta'ala akan beritahu, kenapa tidak kamu perhatikan. Maknanya betapa halusnya olahan-olahan melalui kehalusan, seni kehalusan Allah Ta'ala tadi tu masuk dalam lubuk hati kita, macam mana yang nak diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita kena perhatikan. Mana itu benda tu semua tak lain, bila kita sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan lagi memberi kefahaman yang sebenar-benar faham. Dan bila faham, kita tak akan merasakan kita yang faham, sampailah kita merasakan dia yang mempunyai faham tadi, kefahaman daripada dia juga sebenarnya. Jadi tak ada lain kita nak hala tujukan kepada, tak ada lain kita nak hala tujukan, iaitu kepada keesaannya jua. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi daripada rohaniah dalam kalimat-kalimat suci yang keluar daripada saudara kita tadi. Jadi kita sama-sama hayati dalam kehidupan kita. Kita sama-sama, bukan makna yang kita ni mengatakan maknanya kita, tetapi sebenarnya sama-sama. Kita sama-sama mengesakan Allah, supaya dengan kita sama-sama tu tadi dapatlah kita faham
kebersamaan itu tadi, iaitu menunjukkan dialah yang menyatukan. Tak ada siapa boleh menyatukan. Jadi kebersamaan tu akan menjadi satu menjadi keesaan ketunggalan, dialah. Jadi daripada banyak menghala kepada satu dia memberikan yang banyak, bukan menunjukkan dia tu banyak, tetapi dia menzahirkan yang banyak supaya kita manusia tahu dia sumbernya tetap satu. Dan bila yang banyak tu tadi, tetap sumbernya akan pulang kepada yang satu. Jadi kesimpulannya, apapun kita melihat banyak atau sikit ataupun apa pun, semua sebenarnya menunjukkan keesaan, iaitu ketunggalan tu. Jangan sekali-kali merasa ada yang lain wujud selain wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Walau banyak mana pun yang terzahir, terjali kan, diperlihatkan di alam zahir ni, berapa banyak sampai kita tertipu. Kita memandang sesuatu tu, kalau kita melihat tadi daging rendang tu tadi, kita tak menghala kepada banyaknya tadi dia dah jadi rendang tu tadi, daripada santan, daging, garam, macam-macam bahan tu, berapa banyak bahan tu tadi. Tapi bila dia dah jadi rendang, maknanya kita tak nampak kesempurnaan dia tadi. Kerana bila kita makan tu, sedap tu yang kita tak payah cari sedap rendang tu mana yang kita makan tadi. Sebab ramuan-ramuan dia dah bersatu dan mengesakan. Tetapi kita rasa tu, kita tak mengesakan Allah. Kita hanya mengecapi rasa tu. Kita tak mengecapi keesaan yang betul-betul nikmat, iaitu memulangkan balik kalau rendang itu sedap dengan ramuan-ramuan yang telah banyak nama-nama diletakkan, menjadi dia satu rendang tadi. Bila kita makan, terantuk, tersedap, terasa dia punya rasa yang terzahir. Tapi kita lupa nak mentauhidkan siapa yang menzahirkan seluruhnya tu tadi. Masih kita lagi duduk hayal kat situ, duduk maknanya membesarkan lagi, bukan membesarkan Allah, kita membesarkan makanan rasa tu tadi. Maksudnya masih lagi kita takut mensekutukan Allah. Jadi macam mana kita nak olahkan setiap permakanan kita, minuman kita minum rasa manis, rasa pahit, itu semua harus dipulangkan dulu. Tapi mentaliti kita dah terbiasa. Bila kita makan, kita duduk kat rasa, bukan duduk dekat siapa yang memberi rasa. Maka itu kita tak dapat. Macam mana nak dapat nikmat dengan Allah sebenar? Boleh tak? Jadi itulah cara dia. Kehidupan kita perlu manajemen, kita olahkan. Kita harus kenal diri kita kenal Allah. Kenal diri itu maknanya tengok dalam diri kita. Wa fi anfusikum afalah tusirun. Kita lihat dalam diri, baru kita tahu yang nyatanya dia yang buatkan kita berkehendak nak durian. Allah yang berkehendakkan kita nak makan sate, nak makan burger, nak makan nasi biryani. Dia yang berkehendak supaya kita dapat mengacapi. Kun fayakun, sampai benda tu. Sebab bila datang daripada kehendak dia, adalah yang kita akan dibagi oleh Allah SWT. Jadi kita tak perasan. Bila kita dah makan, kita tak belajar bab ni. Bila kita dah makan, kita berhenti dekat sedapnya tadi durian, sedapnya rendang, sedapnya air minuman, air tebu, air soya, air kelapa muda. Kita berhenti kat sedap dia. Kita tak nampak siapa yang memberikan kepada kita berkehendak untuk mengecapi tu. Dan bila kita mengecapi, kita tahu tu kehendak Allah, pastinya kita minum air kelapa, minum air tebu, kita makan laksa ke tentunya kesedapan tu kita akan pulang balik. Engkau tu lebih sedap ya Allah. Kalau kita dah faham, di situlah tauhidnya kita. Di situlah tempat kita nak makamkan. Bila kita makan, kita tahu nikmat ni sedap, laksa ni sedap, mi kari ni sedap, apa semua. Sebenarnya engkau lah ya Allah yang berkehendak, dan engkau tu lebih sedap. Engkau menzahirkan ni supaya aku mengesakan engkau. Kesedapan laksa, kesedapan air tebu, kesedapan apa pun yang kau jadikan, yang kau zahirkan ni semua supaya menunjukkan nak mengesakan engkau ya Allah. Jadi kita
sentiasa dalam keadaan tidak mensekutukan Allah. Baik makan, baik minum, sentiasa 24 jam beriman betul-betul, meyakini Allah aja dalam kehidupan kita. Makan, minum, berjalan, apa sedut nafas, semua kita rasa nafas kita turun naik, dialah. Tak ada lagi rasa kedirian kita. Jadi itulah makna orang yang bertemu kepada keadaan ini, maka orang inilah yang dikatakan yang sangat beruntung. Seperti mana Rasulullah diutus oleh Allah SWT tidak lain untuk membawa kabar gembira. Inilah kabar gembira yang Rasulullah dapat sentiasa dengan nikmat dunia dengan Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Makna nikmat dengan Allah tu mengalahkan nikmat-nikmat yang lain. Dia makan nikmat apa, dia minum, dia sedut udara, tetap dia rasakan Allah dahulu. Allah tu lebih nikmat daripada laksa tu tadi, makanan apa saja pun. Dan apa saja bencana, apa saja ujian malapetaka, itu tak berat lagi. Kita kata berat lagi bila aku lupa Allah, ataupun aku ada rasa diri aku ada wujud dua. Itu lebih sengsara, itu lebih bahaya lagi, itu lebih lagi malapetaka besar. Wah, kita set gitu, diri kita gitu. Dan apa nikmat yang datang, kita tetap Allah dulu. Nikmat besar macam mana pun kita tetap engkau lagi nikmat ya Allah. Dan bila susah macam mana, ujian macam mana, dugaan macam mana, engkau tu lupa, engkau lebih bahaya daripada ujian. Kita dah ajar tu, makna Sayyidina Ali kata engkau dah mendapat keuntungan yang besar di dunia lagi. Maknanya engkau telah membuat sesuatu yang betul, jalan yang benar. Engkau sentiasa wa qadha rabbuka alla ta'budu. Maknanya engkau dah tetapkan diri engkau dengan Allah lah, maknanya engkau dah ikat. Kau dah ajar diri engkau. Susah macam mana pun kau tetap lupa Allah lagi susah. Nikmat macam mana pun sekeliling kita nikmat, macam Nabi Sulaiman ke apa pun, engkau tu lebih, ya Allah, lebih nikmat daripada segala nikmat yang kau zahirkan. Ya Allah, ya Allah. Dia duduk di situ. Di situlah tempat yang paling nikmat. Duduk di antara keduanya itu. Duduk di tengah-tengah. Itu ada taman yang sangat indah. Rasa yang sangat indah, yang tak ada lebih indah, iaitu di sisi lebur kita. Kita nampak itu semua nikmat-nikmat yang ada semua daripada Allah. Dan kita nampak sesaraan, malapetaka apa semua, itu semua daripada Allah. Jangan kita maknanya rasa itu besar. Malapetaka yang besar itu adalah bila engkau tak dengan Allah. Lazimkan insya-Allah. Sekian. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan kesilapan dalam menyampaikan, ada rasa kedirian. Wa'afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.